Assalamualaikum dan salam sejahtera bersama-sama saya Nizamiah Asikin Muhammad Zubni dalam Dunia 11 Pagi. Iran melaksanakan semula langkah sekatan di Tehran selepas angka jangkitan COVID-19 melonjak sehingga 3,800 kes pada Khamis. Langkah berkenaan mula dikuatkuasa semalam selama seminggu. Beberapa acara utama yang dijadual turut dibatalkan. Premis-premis perniagaan turut ditutup kepada orang ramai. Antaranya masjid, pusat pengajian, restoran, muzium dan pawagam. Presiden Hassan Rouhani turut menggesa denda lebih tinggi dikenakan mereka yang melanggar protokol kesihatan. Iran menarik balik langkah sekatan bermula April bagi merancangkan semula sektor ekonomi. Negara itu mencatat 468,000 kes dengan 26,746 kematian sehingga kini. Kanada turut terkesan dengan gelombang kedua COVID-19. Pihak berkuasa menyifatkan keadaan kini kritikal. Awal minggu ini, pemimpin wilayah berkenaan François Legault menguatkuasa sekatan pergerakan selama 28 hari. Ia termasuk di Montreal dan Quebec. Jumlah kes meningkat kepada 1,000 kes sehari berbanding hanya 50 pada pertengahan Ogos lalu. Manakala jumlah pesakit yang dirawat di hospital juga meningkat lebih sekali ganda. Jumlah keseluruhan kes di negara itu kini mencecah 164,500 kes dengan 9,461 kematian. Paris dalam pada itu akan diletakkan pada tahap amaran paling maksimum bermula esok. Ia bagi membolehkan sekatan baru dikuatkuasa di bandaraya itu. Menteri Kesihatan Perancis Olivier Véran berkata pemantauan juga dilakukan di beberapa bandara lain termasuk Lille, Lyon, Grenoble, Toulouse dan Saint-Étienne. Semua bandaraya itu mungkin berdepan tindakan serupa menjelang minggu depan. Kes COVID-19 bagi setiap 100,000 penduduk Paris kini dilaporkan melebihi paras amaran 250. Keadaan Presiden Amerika Syarikat Donald Trump yang dijangkiti COVID-19 semakin baik. Laporan sebelumnya menyebut keadaan beliau membimbangkan. Dalam laporan terkini yang dikemas kini, pasukan perubatan menyatakan tahap kesihatan Trump sangat memuaskan dan menunjukkan perubahan. Dia juga mampu bernafas tanpa bantuan oksigen. Trump kini dirawat di pusat perubatan tentera Walter Reed. Sekurang-kurangnya 64 anggota pejuang Syria pro-Turki terbunuh dalam pertempuran di wilayah Nagorno-Karabakh. Menurut Badan Pemantau Hak Asasi Syria, sekurang-kurangnya 36 orang maut dalam tempoh 48 jam. Jumlah itu kemudian meningkat kepada 64 orang. Sementara itu, Armenia menuduh Turki menghantar pejuang Syria ke wilayah tersebut. Kementerian Luar Syria turut mengecam campur tangan Turki. Ankara bagaimanapun menafikannya. Presiden Guinea Alpha Condé meminta penyokongnya untuk bertenang dalam menghadapi sebarang provokasi dicetuskan pembangkang menjelang pilihan raya negara itu bulan ini. Jelasnya ramalan bahawa keganasan akan berlaku di negara Afrika Barat itu hanyalah bersifat provokasi semata-mata. Rakyat akan memilih bakal pemimpin yang akan mentadbir negara termiskin di dunia itu. Condé dijangka memenangi penggal ketiganya sebagai Presiden Guinea. Pihak berkuasa Guyana merampas lebih setengah tan kokain dalam satu operasi berhampiran sebuah pelabuhan di ibu negara Cayenne pada Khamis lalu. Wilayah itu dipercayai menjadi hub penyelundupan utama dadah di Amerika Selatan. Menurut pendakwa raya Rene Guenot, 4 suspek ditahan manakala 3 kenderaan dirampas dan 18 guni berisi kokain ditemukan. Pada 2018, sejumlah 700,000 tan kokain dirampas di Amerika Selatan. Seterusnya, saingan Liga Perdana Inggeris. Persembahan kurang merangsangkan Manchester City pada awal musim baru berterusan. Juara 2018-2019 itu sekadar seri 1-1 dengan Leeds United. Sebelum ini, City tewas 2-5 kepada Leicester. Pasukan kendalian Pep Guardiola hanya mengumpul 4 mata daripada 3 perlawanan. Keputusan lain, Chelsea menang 4-0 terhadap Crystal Palace. Dalam perlawanan itu, 2 daripada gol The Blues dijaringkan oleh Jorginho memenuhi sepakan penalti. 2 lagi gol dijaringkan oleh Ben Chilwell dan Kirk Zouma. Everton pula mengawalkan Brighton 4-2 manakala Newcastle menewaskan Burnley 3-1. Saingan La Liga pula menyaksikan Real Betis meneruskan rentak kemenangan, kali ini menewaskan Valencia 2-0. Bekas pemain Valencia, Sergio Canales, membuka tirai jaringan pada minit ke-19. Satu lagi gol menerusi Cristian Tello pada minit ke-74. Sekian berita yang disunting oleh Norizan Omar dari Pusat Berita RTM. Assalamualaikum dan salam sejahtera.